Baik, jadi sekarang kita pergi kepada kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi. Panggilan yang glamournya Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan. Dua orang yang berlainan, cuma ada hujungnya sama-sama sikit, Jauziyah dengan Al-Jauzi. Ya, Ibnul Qayyim 700 lebih hijrah. Imam Ibnul Jauzi lebih awal daripada itu, tahun 579 hijrah. Baik, sekarang kita dah pergi dahulu kepada beberapa tipu daya belitan iblis kepada orang awam. Kita pergi sambung lagi. Faslun. Ini tuan-tuan tak ada kitab, tuan-tuan catat ya. Saya pergi pun tak pergi kepada ayat demi ayat, sebab tuan-tuan tak ada kitab, ayat demi ayat tuan-tuan jadi pening. Yang seterusnya, iaitulah dah ke berapa dah, dia tak ada nombor. So jadi saya pun tak tahulah nombor berapa dah ni. Kira-kira untuk hari ni nombor 1 lah. Nombor 1, wa minal awam man yarda an aqli nafsihi fala yubali bi mukhalafati al ulama famata khalafat fatwahum gharadahu akhadha yaruddu alaihim wa yuqaddah fihim. Ada di antara orang awam masalah dia ni, iaitulah dia mendahulukan akal dia daripada fatwa para ulama. Itu dia. Ini adalah talbis iblis juga, iaitulah iblis akan datang kepada orang awam lalu menganggap suci dan hebat akalnya dan menolak fatwa-fatwa ulama. Ya, kena faham contohnya, kata seorang ulama bernama Ibnu Aqil, dia kata kat sini, aku dah hidup lama, tapi kalau aku masuk campur dalam satu perbuatan orang, aku kata engkau buat ni tak berapa betul gini-gini, lalu orang tu akan kata afsadtaha alai, engkau telah merosakkan benda ni kalau kau berikan pendapat. Falau qulta, dan kalaulah kita kata, ni seorang ulama beri komen, kau patut jangan buat begini, kau patut buat begini. Orang sebelah sana kata, contohnya pembuat tu kata, engkau ni merosakkan pendapat-pendapat engkau ni. Lalu ulama tu kata, aku orang yang ada ilmu sudut Islam, sebab tu aku beri pendapat. Maka orang yang diberi pendapat tu kata, barakallahu laka fi ilmi, Allah berkati kamu pada ilmu kamu, tapi laisa hadha min syughli, ini bukan urusan kau. Hadha wa syughlu amrun hisi, ini semuanya benda-benda teknikal. Ya, kalau engkau teknikal, kau jangan masuk campur begitu. Contohnya ada alim ulama beri pendapat, kalau nak cari MH370 kena buat begini. Kau ni apa? Kau aviation expert ke? Kan? Jangan masuk campur, ni bagi aviation expert yang beri pendapat, kan? So jadi kalau fatwa ulama mengatakan begini-begini, contohnya boleh, tak ada nak kaitkan dengan apa yang berlaku hari ni. Cuma kita nak berikan, bila ada ulama yang memberi pendapat, orang awam akan menganggap ulama hanya boleh beri pendapat dalam bab-bab yang bersifat agama sahaja. Bab yang bersifat akal, jangan campur. Bab ekonomi, jangan campur. Kau mana tahu? Bab aviation, jangan campur. Bab engineering, jangan campur. Walaupun dalam bab engineering ada bab yang melibatkan amanah, ada bab yang itu. Maknanya jangan campur apa-apa bab dalam engineering. Ini adalah sebenarnya, kata Imam Ibn Jauzi, merupakan talbis iblis. Orang awam yang akan sedikit demi sedikit memisahkan agama dengan dunia, lalu menyebabkan semua urusan dunia, para alim ulama jangan campur. Ya, baik, itu satu poin dia. Kemudian kita nak pergi kepada perbincangan yang bukan dalam kitab ni. Sebenarnya boleh tak kita berbeza pendapat dengan ulama ni? Boleh tak? Ya. Jadi dekat sini perbincangan hukum ini, yang pertama memberikan kesimpulan begini. Yang pertama, para ulama semuanya manusia biasa, mereka ada kesalahan. Itu asasnya yang pertama. Mereka boleh salah. Malah Imam Al-Muzani, anak murid utama kepada Imam Asy-Syafi'i sendiri, beritahu bila dia baca kitab Imam Asy-Syafi'i, Risalah, dan kitab-kitab lain, lau urida kitabun 70 marrah, kalau dibagi pada aku kitab ni untuk aku baca 70 kali, la wujida fihi khata', nescaya aku akan dapati dijumpai padanya kesalahan.
Ya, setiap kali aku baca akan ada kesalahan. Setiap kali baca sekali, jumpa sekali kesalahan. Dah betulkan. Baca lagi, ada kesalahan lagi. Ini yang dikatakan aballah ayyakuna kitabun sahih ghaira kitabi. Allah tidak mahu memberikan keistimewaan kepada manusia. Kita boleh buat satu kitab yang tak ada salah, kecuali kitab Allah saja yang tak ada salah. Ya. Baik, kemudian begitulah juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahawa ma ra'aitu ahadan aqallu khata'in min Yahya bin Sa'id walaqad akhta'a fi ahadith thumma qala wa man ya'ra min al-khata' wa tashif. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kata, aku dah baca, aku dah tengok, tidak ada aku tak nampak, tak boleh jumpa seorang yang paling kurang kesilapannya dalam bab ilmu hadis kecuali Yahya bin Sa'id. Kenapa dia tak sebut Imam Bukhari? Sebab Imam Bukhari belum ada lagi masa tu. Imam Bukhari belum lahir lagi masa tu. Ya? Yahya bin Sa'id, yang mana dia kata laqad akhta'a fi ba'dil ahadits, dia telah melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Dan kemudian Yahya bin Sa'id pun berkata, siapa yang boleh menghilangkan dirinya daripada segala kesalahan dan tersilap tulisan dan tersilap dengar dan seumpamanya. Jadi ini perkara biasa, tuan-tuan. Jadi para ulama ada kesilapan. So boleh tak kita bercanggah dengan ulama? Para ulama kata boleh, dengan syarat kamu adalah orang yang mempunyai ilmu dan tata faham yang sama dengan para ulama itu. Boleh faham? Jadi kalau kita nak bercanggah dengan ulama, dawabit, parameters ataupun dia punya syarat dia, kita tahu ulama itu berhujah dengan hujah apa, dalil dan dalil apa, bahasa yang digunakan oleh dia kita faham daripada A sampai Z, bukan kita skip beberapa. Kalau kita tak boleh faham beberapa, kita skip beberapa, maknanya kita bukanlah orang yang layak untuk mencanggahinya. Tapi ingat, para ulama pun ada manusia, dia pun ada ego. Sebahagian ulama bila ada orang mencanggahinya, dia sengaja mengeluarkan istilah-istilah yang susah untuk intimidate, untuk melemahkan orang. Itu adalah teknik hujah namanya. Teknik orang berhujah ni, berhujah, berdebat ni tak semestinya menegakkan yang hak sebenarnya. Dia adalah siapa lagi pandai berhujah. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, ya, iaitulah aku ni manusia. Ketika Nabi jadi qadi, Nabi kata aku manusia. Siapa di antara kamu bila mana bermukhasamah, ada punya perdebatan dalam mahkamah, ya, siapa yang lebih kamu alhan, yang lebih ringan lidahnya, lebih lancar lidahnya, dan dia tahu dia sedang menegakkan yang batil, hendaklah dia mengaku. Kalau tidak, dia adalah mengambil satu potongan daripada potongan api neraka. Ya, ini menunjukkan bahawa berdebat tak membawa kecuali menang atau kalah, bukan kebenaran. Sebab tu bagi saya, berdebat dalam bab ilmu Islam ni untuk menang dan kalah, bukan untuk kebenaran menang. Sebab tu debat sesuai untuk calon Perdana Menteri ke, calon Presiden ke, macam USA. Dia memang untuk menang, lebihnya untuk menang, ya, bukan untuk sebenarnya kebenaran sangat. Ya, kalau nak kebenaran, muzakarah dan tertutup. Bila terbuka, kita manusia akan terganggu dengan orang yang menyokong dan keaiban kalau kita rasa kita kalah. Ini menyebabkan kita diganggu penilaian kita untuk terima hujah yang benar, kita menjadikan tak terima. Begitu keadaan dia. So jadi kesimpulan kita tadi, dawabitnya, kita ada ilmu alat yang ulama tu guna. Kalau ulama tu saja guna istilah yang sukar, yang tak ada kaitan pun sebenarnya, yang itu tak dipakai. Kena yang berkaitan betul-betul dengan isu tu, kita faham istilah tu, dan kita rasa kita memang ada ilmu juga bab tu, dan kita tahu istilah tu digunakan untuk tempat yang tak betul. Ketika itu barulah kita boleh berdebat dan berhujah, atau bukan berhujah, menolak pendapat para ulama. Tapi kalau kita kosong, zero, baca pun malas, baca pun lompat-lompat nak bantah para ulama, itulah dia jenis talbis iblis. Okey? Dan itu yang pertama pada hari ini yang disebutkan, ya. Baik, yang seterusnya juga dawabitnya, para ulama pula dia kena faham, kalau orang bantah dia tak boleh marah orang tanpa berikan apa dia punya evidences dan dalil-dalil.
Kalau orang tu pula orang yang ada ilmu juga, dia tak boleh bantah dengan mendakwa aku lebih tua, hormat sikit orang tua. Hormat sikit orang tua, nak kena tampar. Contohnya kan. Tak boleh. Dia tak boleh guna hujah tua sebagai dalil dia betul. Berapa ramai orang tua yang sesat dan orang muda yang sahih? Ramai. Maka sebab itu tua muda hanya ekstra untuk sifat kemanusiaan, kita hormat dia. Tapi kalau orang tua buat salah, tetap salah. Maka sebab itu para ulama disebutkan oleh para ulama yang lain, antaranya Ibn Taymiyah ada sebut, yuhtaju laha bil adillah asy-syar'iyyah la yuhtaju biha 'alal adillati syar'iyyah. Ini adalah kata daripada Ibn Taymiyah yang diambil, sampaikan ada juga kata-kata daripada lain sampai jadi satu macam kaedah. Aqwalul ulama, kata-kata dan pendapat para ulama, yustadallu laha la yustadallu biha. Pendapat-pendapat ulama mestilah dicari dalil dia. Diambil pendapat tu dengan tahu dalilnya, bukan diambil pendapat tu kosong daripada dalilnya dan dijadikan dalil pendapat dia. Contohnya ada ulama kata begini keadaan dia. Ni siapa kata halal ni? Ulama yang simpulan kata halal. Kita berhujah dengan nama ulama tu tak cukup. Kita kena tahu ulama tu berhujah dengan hujah apa sebenarnya. Itu adalah kepentingan untuk kita tidak jadi ta'assub. Kalau kita sentiasa pegang ulama A kata tanpa tahu apa, sebab dia halim, dia tahulah apa dia kata, aku tak mau tahulah dia kata sebab apa, bukan sampai level aku, maka ketika itu akan jadi penyakit ta'assub. Sila. Ulama. Definisi ulama iaitu yang pertama daripada firmanullah, iaitulah innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu dia punya ciri dia adalah takut kepada Allah. Macam mana nak takut kepada Allah? Dia ada ilmu tentang halal haram, akhirat, punishment Allah, rahmat Allah. Maka sesiapa yang ada ilmu mengenal Allah, tahu hukum hakamnya, tahu mana yang Allah murka, tahu mana yang Allah redha, itulah dia ulama. Sama ada dia aliran pengajian rasminya pengajian Islam atau engineering atau medical atau apa sekalipun, tak apa, itu semua side story. Yang penting sama ada kamu yang tidak spesialis dalam, bukan spesialis, tidak rasmi di universiti ambil bahagian syariah atau usuluddin, tapi kamu ambil dekat sini, kamu ambil dekat kutak mengaji talaki kat sana sini, ada sijil buat additional punya pengajian, dan kamu ada tahu Allah murka begini, kamu pun jadi takut pada Allah. Bila nak buat benda ni, kamu tahu benda ni halal, benda ni haram, macam mana nak melaksanakan tanggungjawab wajibnya sebaiknya, ada ilmu itu. Sebab bila melaksanakan tanggungjawab wajib dengan ilmu, maka itu adalah ciri-ciri ulama. So siapa dia ulama? Itulah dia ciri dia. Dia mesti ada ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah, daripada murka Allah, dan tahu bagaimana nak bawa kepada kasih kepada Allah. Tak kira dia punya ada sijil apa pun. Banyak lagi ciri-cirinya lain. Itu yang pertama, talbisnya. Yang kedua, talbis yang kedua yang kita nak baca pada hari ini, saya ikut Ibnu Jauzi punya. Tuan-tuan jangan duk tuduh saya apa-apa kalau tiba-tiba terkena mana-mana kumpulan. Saya baca Ibnu Jauzi punya pendapat. Dia kata yang kedua, taqdimuhum al-mutazahidin alal ulama. Ada orang awam yang ditipu oleh iblis kerana mendahulukan orang-orang yang berpakaian hebat berbanding ulama. Sudah. Mutazahidin disebut sini, falau ra'auhu jubbatan suf. Kalau kamu nampak jubah dia, pakai jubah bulu hebat, nampak jubah ulama tu, ala ajhalin nas azamuhu, walaupun dia tu adalah manusia yang jahil, serban dia macam flying saucer tu, woi, serban hebat ni, ulama tok guru hebat ni, walaupun sebenarnya bacaan Fatihah dia pun salah. Contohnya lah, kan, masuk tanyalah ustaz, tengok baca Quran bermula hancur ustaz ni punya bacaan, kan. Ada sebahagiannya kena gitu. So ada ustaz-ustaz kita masuk tanyalah ustaz kena ngaji dulu, betul tak? Oh tengok, Allah ustaz yang ngaji, anak saya pun ngaji lagi bagus, tapi saya punya lagi teruk ustaz jugalah, kan, contoh. Jadi kena tengok ni, jangan pakaian kita hebat, nama kita hebat, selebritinya kita, ataupun anak muridnya ramai, tiba-tiba ilmu tak ada, pakaian saja yang hebat.
Ya. So jadi kata Imam Ibnul Jauzi, khususan idza ta'ta'a ra'sahu, ada pula orang awam yang tertipu dengan ada orang yang berpakaian hebat dan kemudian mengangguk-angguk bila mana berjalan dengan tangan dekat ada tasbih. Ni hebat ni, mutazahidin. Ni orang-orang yang ahli syurga, wali. Bukan saya kata, saya hurai je. Wa takhsha' lahum, dan dia ni khusyuk ni, solat ni khusyuk, goyang-goyang kepala, angguk-angguk. Wa yaquluna aina hadha min fulanil alim. Lalu dia pun berkata, dia ni hebat ni. Mana yang orang alim sana tu? Mana ada sampai tahap dia ni, kau tengok dia ni. Hebat ni. Kan? Contoh gitu, dia kata. Zalika talibud dunia. Ulama-ulama tu semua ulama sampul. Ulama sampul. Ustaz-ustaz sampul. Ataupun ulama-ulama duit, inginkan duit. Ini nampak ilmu, betul. Sebab apa? Dia ni la yakulu unbatan, satu biji anggur pun tak makan. Tama wala rutbah, tama pun tak makan. Wala tazawwaj, dan tak kahwin pun kerana nak hampir pada Allah. Ini huraian Ibnu Jauzi. Sebab apa dihurai macam ni? Sebenarnya pada zaman dia ni banyak. Zaman kita ni tak tahu lah. Tuan-tuan tengoklah kiri kanan kalau ada. Tapi zaman Ibnu Jauzi ni, geng-geng macam ni banyak. Dia zikir. Ilmu tak ada, zikir saja. Zikir banyak tapi ilmu tak ada. Ilmu zikir je tahu. Ilmu lain daripada zikir tak ada. Ilmu zikir apa-apalah, tapi maknanya ilmu tentang solat betul tak tahu, baca Quran pun tak apa nak reti. Ya, ini masalah, ya. Dan kemudian dia kata dekat sini, mereka ini tidak mengetahui bahawa Allah SWT telah pun mendahulukan, mengutamakan orang alim di atas orang ahli ibadat. So kalau ahli ibadat tu menunaikan ibadat, kita boleh seorang tu menunaikan ibadat, kalau kita tengok kita tahu dia ada ilmu atau tidak ada ilmu. Kalau orang berilmu tengoklah, ya. Sebagaimana Nabi pun kata, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Dalam sebuah hadis yang diperbincangkan sanad dia oleh para ulama, tapi sebagian kata sahih, sebagian lagi kata dhaif, ya. Tapi bagaimanapun majoriti ulama menganggap dia hadis yang diterima, iaitulah keutamaan orang alim di atas ahli ibadat seumpama keutamaan aku di atas kamu yang paling rendah maqam dan kedudukannya di sisi Allah. Habis tu yang kedua. Dan dia kata kat sini pula, kamu kena tahu Rasulullah juga berkahwin, Rasulullah juga makan daging, Rasulullah juga minum manisan dan makan manisan, dan Rasulullah ada yang paling hampir kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Talbis iblis yang kedua, jangan kita terpengaruh dengan luaran seseorang. Belajarlah menghormat seseorang dengan melihat kepada ilmunya terlebih dahulu sebelum melihat ibadahnya dan juga pakaiannya. Orang awam akan biasa ditipu oleh iblis dengan cara begini. Ya. Yes. Macam nak jawab, saya banyak jumpa golongan-golongan ini bercakap sesuatu benda yang terkeluar daripada rasmi syariat. Lepas tu kita cakap, kenapa dia cakap macam ni? Itulah kau tak tahu pasal ini hakikat. Ini kejap lagi ada, kejap lagi. Ada kejap lagi. Okey, nombor 3 pada hari ini. Ini pun mungkin saya rasa tak adalah ekstrim sangat di sekeliling kita benda ni, tapi saya bacakan je. Qaddahum fil ulama bitanawulil mubahat. Ada di antara orang awam yang terpengaruh dengan belitan iblis, lalu mereka tengok ulama ni pergi pasar, dimarah. Kau ni tok guru pergi pasar ni apa ni? Tok guru berzikir ke surau dah lah, kan? Ataupun bitanawulil mubahat. Ulama ni duk dia tengok ulama ni makan, dia ulama betul lah. Ulama ni makan, apa ni tak puasa, kan? Atau ulama makan banyak, tambah 2 kali, makan sikit sudah, kan? Ulama macam mana ni, kan? So jadi dia marah ulama-ulama yang makan macam biasa, berjalan di pasar macam biasa, ya. Tengok, semalam aku nampak ulama tu dekat Aeon, dekat Tesco, ada pergi Tesco, tempat maksiat tu. Maksiat pula. Ulama tu pergi beli barang, bukan dekat maksiat. Sebab tu Nabi SAW, Allah kata wa yamshi fil aswaq, Nabi pun berjalan di pasar-pasar, ya. Dan kemudian dekat sini, fahum yu'athiruna al-gharib ala ahli baladihim. Dan sebahagian orang awam yang ditipu oleh syaitan, mereka mendahulukan orang-orang asing daripada ulama-ulama di dalam kawasan mereka sendiri. Kan? Tak, ni yang sambung juga, dia sambung, ya.
Ulama-ulama tempat lain nampak muka Arab sikit je. Oh, ini betul ni. Turunan Nabi ni. Kan? Wah, ini betul ni. Oh, ni memang syekh ni, syekh. Padahal orang tu entah siapa-siapa dekat negara dia, tak tahu. Orang negara dia tak pakai pun. Kita yang pakai lebih. Kan? Jadi ini talbis iblis juga. Patutnya kamu, orang negara kamu yang kamu lebih tahu, yang boleh dipertanggungjawabkan, lebih kamu bagikan peluang kepada mereka, lebih kamu hormati mereka, lebih kamu pergi menuntut dengan mereka. Bukan orang yang sekali-sekala datang, entah daripada mana. Kita pun tahulah dia daripada negara sekian-sekian, tapi kita pun tak tahu sedetailnya macam mana dia di negara tersebut. Ya, kata Ibnul Jauzi, saya huraikan dia kata. Tak percaya tuan-tuan baca sendiri. Iaitulah dia kata, Ibn Jauzi kata, mimman qad khabaru, iaitulah wa arafu aqidatu, yang mana orang kawasan kamu yang kamu tahu sendiri akidah dia bagaimana, fayamilu, tapi kamu semua fayamiluna ilal gharib, tetap untuk cenderung kepada orang asing. Wala'allahu minal batiniyah, kamu tak tahu, mungkin dia ni orang batiniyah, geng-geng entah apa, sesat mana entah. Dia berpura-pura je dekat depan kamu tapi sebenarnya dekat negara dia dah disesatkan dah. Wa innama yanbaghi taslimin nufus ila man khabarat ma'rifatun, mestilah kita menerima orang yang kita lebih tahu, lebih dekat dengan kita dan lebih boleh dipertanggungjawabkan, ya. Yes. Ustaz tempat radio Asyik Gizi dia nak jemput. Ustaz nak jemput. Ada ramai ustaz tempatan jemput lain yang ramai. Ya. Baik. Kemudian nombor berapa tadi? Nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 4. Okey, sekarang habis. Itu nombor 4. Nombor 4 pula. Waqad yakhruju bil awam, dan juga syaitan boleh menyelewengkan orang awam sampai mengagungkan orang yang berpakaian hebat ini, ila qabuli da'awihim. Ini yang tertanya dia, iaitulah menerima dakwaan-dakwaan mereka, wa in kharaqus syariah, walaupun bercanggah dengan syariah. Dakwaan-dakwaan mereka yang pelik-pelik. Contohnya kalau ikut jumhur ulama, kita ni tak boleh jumpa Nabi waktu kita sedar. Tak boleh. Jumpa dalam mimpi bolehlah, walaupun ada perbincangan. Jumpa Nabi dalam mimpi ni ada perbincangan di kalangan ulama, yang dibuat oleh Syekh Mustafa Zarqa, ada perbincangannya. Saya tak tahu nak bincang kat sini tak, tapi tak pernah bincang sini. Iaitulah marra'ani fil manam faqat ra'ani, siapa yang telah nampak aku di dalam mimpi, dia sebenarnya telah nampak aku sebenar-benarnya, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku, Nabi kata. Ya, Syekh Mustafa Zarqa mengatakan, yang pertama, hadis ini kena faham dengan teliti. Mengikut pendapat beliau, yang pertama, hadis ini confirm terpakai untuk orang yang pernah nampak Nabi sewaktu baginda hidup. Sebab kamu confirm tahu itu Nabi. Betul tak? Sebab marra'ani fil manam faqat ra'ani. Siapa kita kalau kita tak pernah nampak Nabi untuk katakan itu Nabi? Faham tak? Maka sahabat sudah confirm, dia tahu itu Nabi. Inilah wajah Nabi, syaitan. Jadi kalau dia nampak Nabi dalam mimpi, Nabi beritahu apa-apa, semua dia tahu ini memang Nabi. Maknanya kalau syaitan nak tipu ini bentuk Nabi dan cakap benda baru, confirm tak boleh, kata Syekh Mustafa Zarqa. Yang kedua, ada pun kita yang tak pernah nampak Nabi dalam hidup, kita boleh declare kita mimpi Nabi, tapi tak confirm pun tu Nabi. Macam mana nak confirm? Kita mimpi kita berada dalam majlis Nabi, tapi tak nampak Nabi pun. Tak nampak Nabi pun, nampak cahaya pun tak nampak ada sebagian orang kat luar, tapi ini kasut Nabi. Macam mana kau tahu tu kasut Nabi? Allah bagi insting kat orang saleh. Memang betul Allah bagi insting, tapi tak confirm. Bila tak confirm, kita patut berhati-hati untuk berkongsi dengan orang awam. Nak berkongsi dengan anak murid, ahli keluarga terdekat boleh, tapi nak berkongsi dengan orang awam, dan kemudian kita tahu perangai orang awam, bila kita cerita benda tu, orang awam akan menghormati kita. Ada talbis iblis kat kalangan ulama. Yang belum kita masuk topik itu, saya berikan sikit clue dia. Talbis iblis di kalangan ulama paling best baca dalam kitab ni. Kena sebutir-sebutir dekat para ustaz. Sebutir-sebutir kena. Sebutir-sebutir kena kepada para ulama. Memang canggih syaitan punya. Antaranya yang tadi itulah. Kita berkata kita nak cerita untuk kongsi, tapi kita sebenarnya jauh terdetik hati ada talbis, orang akan lebih hormat sebab kita kononnya berada dalam
majlis Nabi dalam mimpi, diberi minum oleh Nabi SAW dalam mimpi, yang kita tak tahu pun sebenarnya itu Nabi yang sesungguh-sungguhnya. Hadis Nabi pun ada sanad sahih, maudhu', hasan, daif, sahih. Mimpi, siapa nak mensahihkan mimpi kamu? Sanad mana kamu nak pakai? Sebab itulah memang boleh bertabaruk dengan anggota tubuh baginda Nabi, janggut sebenarnya. Tapi apa dia sanad bahawa janggut itu confirm sanad yang sahih daripada Nabi? Saya tengok dalam YouTube ada orang bawa bekas minum air Nabi, berarak daripada kapal terbang sampai ke entah mana-mana. Baguslah kalau betul-betul, tapi apa confirmnya? Hadis pun punyalah banyak hadis daif, hadis maudhu'. Macam mana kamu menganggapnya betul-betul confirm sebagai bekas minum Nabi? Ini satu kesukaran untuk ditentukan. Malah ada ulama yang berkata, saya sebut ya, saya dengar pada guru-guru saya, ya, malah keturunan Nabi pun ada yang tidak sabit dia keturunan Nabi, khususnya di kalangan Syiah yang mengaku sayyid. Disebutkan oleh Hasan Al-Musawi antaranya dalam kitab Thumma Lillahi Walitarikh. Ada di kalangan orang-orang Syiah yang mereka boleh beli gelaran sayyid dan terus dimasukkan dalam silsilah keturunan Nabi. Oh, boleh beli rupanya. So jadi tak confirm juga. Bukan kita nak meragukan tuan-tuan semua, tapi kita nak beritahu konfirmasinya pun juga kita kena hati-hati. Kalau khususnya orang itu nak menggunakan janggut itu, keturunannya sebagai kamu wajib memuliakan saya. Kalau digunakan begitu, oh jangan. Kalau digunakan saya keturunan Nabi, saya tahu lebih Nabi daripada kamu, saya keturunan Nabi, kamu umat Nabi, tak sama dengan saya. Kalau dah begitu tu kita kena hati-hati sikit tuan-tuan. Bukan tolak terus, kena hati-hati sikit, sebab ada talbis iblis kepada orang yang punyai kelebihan ini. Ya, begitu baik. Jadi saya nak beritahu tadi, kalau dia dakwa dia menjadi mimpi Nabi tadi tu, kalau kita mimpi nampak seseorang, saya banyak ada orang tanya dalam saja Facebook, entah remaja mana, remaja perempuan mana, remaja lelaki mana, dia kata dia mimpi Nabi. Betul ke Ustaz? Ya Allah, saya pun pening kepala. Saya buka Facebook, dia tengok entah apa-apa benda yang dia like. Betul ke dia ni mimpi Nabi? Aku pun tak tahulah. Kan pelik. Sebab itu kita nak tahu, dia sebenarnya mungkin tak mimpi Nabi, tapi syaitan yang membisikkan ini Nabi. Dan mana kamu tahu itu bukan Nabi? Syaitan memang tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai seseorang, lalu mendatangkan insting kepada kamu bahawa aku Nabi. So macam mana kamu nak tahu? Kita boleh mengatakan, mungkin aku ni ru'ya minallah, tapi boleh juga jadi minasyaitan. Maka sebab itulah kita jangan duk terasa lebih kalau kita. Ini juga yang saya dapat dalam perbincangan dan pertanyaan saya kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang mimpi Nabi. Dia bukan tanda kesolehan seseorang yang confirm, sebab kemimpian itu sendiri pun tidak confirm sebenarnya itu Nabi. Okey. Sebab sekarang ni ramai orang macam ni lah, dia nak special. Dalam majlis kita Nabi datang, dah macam-macam lagi. Siapa yang boleh verify? Tak ada siapa boleh verify. Ada orang dia rasa kata Nabi datang, nampak? Ada orang, oh ini ada lembaga datang, dia pun hysteria. Siapa boleh verify itu lembaga? Dia seorang je nampak. Siapa boleh verify Nabi datang? Dia seorang je boleh nampak. Tak ada siapa boleh verify. Gitu. Itu saranan Ustaz bila kita berdepan dengan ulama-ulama atau ustaz-ustaz ni. Bagi saya, saranan saya, kita kena berhati-hati. Kita boleh ambil apa-apa yang zahir bertepatan dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Dan kalau kita rasa banyak sangat yang pelik, eloklah kita menjauhinya. Wallahu alam. Baik, jadi sekarang ni disebutkan dekat dalam kitab ni juga, wa kharaju an hududiyah, dan dia buat satu dakwaan yang bercanggah dengan syariah. Contohlah dia kata Nabi datang kata tak payah dah solat. Macam Nabi kata bawa satu tambahan lagi, satu tambahan. Yang ini bagus. Nabi kata dia datang jumpa aku, Nabi bawa satu lagi ajaran yang baru untuk kita saja. Nabi kata iaitulah MH370 berada di lapangan terbang Garcia contohnya. Ini benda baru. Ataupun Nabi datang jumpa aku, beritahu bahawa orang bangsa tertentu adalah yang paling hebat. Ini adalah maklumat, informasi, ajaran yang tambahan, yang
tidak menjadi taklif kepada kita untuk menerimanya, confirm menerimanya. Ya. Baik, kemudian fatar apa nama tu? Dan kemudian ada juga di kalangan dikata kat sini apa dakwaan-dakwaannya, contohnya dakwaan-dakwaan dia iaitulah anta fa'alta bil ams kadza, kamu buat begini-gini semalam, atau apa yang akan berlaku, dia boleh ramal apa yang akan berlaku. Wala ya'lam anna iddi'a'il ghaib kufur. Dan Imam Ibn Jauzi kata, kamu tak tahu ke? Kamu semua kena tahu bahawa mendakwa tahunya perkara gaib boleh membawa kepada kekufuran. Dan kemudian orang-orang macam ini juga ada yang membawa ajaran yang pelik. Fala yarawna min haula'i mutanamsi umuran la tahil. Iaitulah mereka boleh bersaudara dengan perempuan-perempuan dan bersembunyi dengan mereka, berkhaluat dengan mereka. Wala yunkiruna dhalik tasliman lahu fi ahwalim. Dan anak-anak murid dia terima guru-guru dia bersembunyi berdua-duaan dengan perempuan anak murid dia. Ini ada berlaku di Malaysia, khususnya di kalangan beberapa jenis tarikat yang sesat. Ya, berdua-duaan dengan anak murid, menyentuh anak murid, sebab bukan aku yang menyentuh, Allah yang menyentuh, dan seumpamanya. Ya, kononnya menerima keadaan mereka yang tinggi maqam dan martabatnya. Ataupun guru dia tak solat, tapi sebenarnya sangka baik guru dia solat kat alam gaib. Ada ni berlaku dekat Malaysia, saya tahu. Ya, so Imam Ibn Jauzi sebut. Okey, yang keempat, yang kelima. Yang kelima iaitulah itlaquhum anfusuhum fil ma'asi fa idza wabakhu takallamu kalam zanadiqah la atruku naqdan li nasi'ah. Ada di antara orang awam yang ditipu dirinya oleh syaitan apabila dia buat maksiat dan dibantah maksiat dilakukan olehnya. Lalu dia kata, aku tidak akan tinggalkan cash untuk menunggu yang bertangguh. Benda tu. Ini bukan kewangan Islam ni, bukan. La atruku naqdan li nasi'ah. Aku tak akan tinggalkan yang cash kerana nak tunggu yang datang lambat. Maksud dia, aku tak akan tinggalkan nikmat yang boleh dapat di dunia kerana semata-mata nak tunggu nikmat dekat akhirat. Itu maksud dia. Ya. Walau fahimu la'imu bin naqdin. Kalaulah dia faham, dia akan tahu bahawa cash yang dia nak tu iaitulah mungkin maksiat, mungkin berzina, mungkin mungkin ambil duit curi, ya, nikmat bagi dia, ya. Dia tak tahu ke ini sebenarnya benda-benda yang diharamkan. Ya. Jadi ini adalah talbis iblis ke atas orang awam yang berlaku juga. Mereka menganggap bahawa selepas tu ada tambahan lagi. Dia kata, dan mereka sebahagiannya mengatakan ar-rabbu karimun wal 'afu wasi'. Allah itu maha mulia dan pengampunan Allah itu maha luas. Lalu dia buat segala maksiat dengan menganggap Allah itu maha pengampun. That's all. Tak apa, aku ambil semua nikmat yang hari ini boleh buat walaupun maksiat, sebab Allah kan maha pengampun, tak ada masalah. Contohnya dibawakan satu kisah oleh Ibn Jauzi, kisah Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Abu Nawas ni berada di Mekah, dia kata, fa idza ana bi ghulamin amrat yastalim al-hajar aswad. Kemudian Abu Nawas ternampak seorang lelaki muda yang comel. Biasanya muda-muda yang umur 5 tahun 10 tahun ke bawah, ya, comel dia nampak. Lalu dia naik nafsu. Abu Nawas ni dia naik nafsu. Ni macam homoseksual sikitlah. Faqala li Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun berkata kepada orang yang meriwayatkan ni, wallahi la abrahata uqabbilahu hindal hajar al-aswad. Dia nampak budak muda ni tengah yastalim, tengah buat istilam kat Hajar Aswad, tengah bertawaf. Dia pun tengah tahu, dia nampak, budak ni comelnya. Aku nak pergi kat budak ni, tak cium dia. Aku nak cium budak lelaki ni. Maka tiba-tiba lelaki ni yang berkata, Asma'i ni, seorang ulama yang bercerita, dia kata, wailak, buruknya perangai kau, ittaqillah, taqwalah kamu kepada Allah, fa innaka bi baladin haram, kamu berada di tanah haram dekat depan Kaabah ni, wa indakal baitikal haram, dan di sisi Kaabah, ma min budin thumma dana. Kemudian dia buat tak tahu saja dan dia terus menghampiri budak muda itu, lalu dengan segera fa wada'a khadahu ala khadil ghulam, dia pun segera cium budak muda itu. Ya, maka lagi sekali ulama ni marah, wailak afi haramillah, adakah kau buat benda ni di depan tanah haram Allah?
Kemudian berkatalah Abu Nawas dengan katanya, da'za anka fa inna rabbi rahim. Kau jangan sibuklah, Tuhan aku ni Maha Pemurah, Maha Pengampun. Maknanya dia nak buat maksiat tak kiralah kat mana-mana sebab dia rasa Allah tu Maha Pengampun. Ya. So jadi ini adalah talbis iblis di atas orang awam yang seterusnya. Yang ke apa tadi? 5. Iaitulah sentiasa mendahulukan rahmat Allah dan memperbelakangkan azab Allah di atas kesalahan yang kita lakukan. Dan kemudian cerita Abu Nawas satu lagi. Waqad zakarna fi awal hadzal kitab anna rajulan zana bimra'atin fil Ka'bah. Kami telah cerita di awal kitab ini tentang seorang lelaki yang telah berzina dengan seorang perempuan di dalam Kaabah. Dan kemudian kedua-duanya pun mencium Hajarul Aswad. Ya? Yang ini pun sama juga di cerita tadi. Dan kemudian dan bila ditanyakan kepada orang begini, dan juga diceritakan juga kes Abu Nawas seterusnya, bila diminta Abu Nawas semasa nak meninggalnya, cerita tadi tu tak ada detail yang sebab dia dah cerita kat mula kitab dan saya tak pergi. Kita cancel cerita berzina depan Kaabah dia tu. Cuma nak beritahu cerita tu adalah orang-orang yang menganggap berzina, lepas tu dia sapu dan cium Hajarul Aswad, dosa dia semua diampunkan. Itulah maksudnya. Kemudian cerita Abu Nawas sekali lagi, yang tadi tu bukan Abu Nawas. Cerita Abu Nawas satu lagi dicerita dalam kitab ni, ketika Abu Nawas berada dalam keadaan nazak fi maradi mautih. Faqalu lahu, dan orang kata pada dia, tub ilallah, bertaubatlah pada Allah. Iya takhaf. Kemudian dia kata, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia pun jawab, bukankah Rasulullah kata likulli nabiyyin syafa'ah wa inni akhba'tu syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai syafaat, peruntukan syafaat, dan Rasulullah menyembunyikan syafaatnya kepada orang-orang berdosa besar di kalangan umatnya. Faham? Dia menggunakan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan ada riwayat-riwayat yang lain, likulli nabiyyin da'watul mustajabah, ya, iaitulah setiap nabi ada doa yang makbul, dan nabi-nabi lain menggunakannya di dunia, dan aku menyembunyikan kerana aku nak gunakan untuk syafaat umat aku di akhirat. Lalu di sini Ibnu Jauzi kata, qala musannifu rahimahullah, lelaki yang ini membuat ni dua bentuk salah dia. Yang pertama, dia hanya melihat kepada sisi rahmat Allah dan tidak melihat kepada punishment dan azab Allah. Yang kedua, dia lupa rahmat Allah dan syafaat yang Nabi peruntukkan tadi, yang Nabi nak bagi tadi itu adalah takunu li taib, kepada orang yang bertaubat sahaja sebelum mati. Maknanya kalau buat dosa besar tak bertaubat sebelum mati, layak tu tak berapa nak layak lah dapat syafaat tadi tu. Yang bertaubat sahaja sebelum mati saja yang akan Nabi gunakan. Wa inni laghaffarun liman tab. Dalam ayat Quran ada sebut, aku sangat-sangat mengampunkan sesiapa yang telah bertaubat. Tab, telah bertaubat. Dan juga Allah sebut dalam suratul A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat aku sangat besar, sangat luas, meliputi segala sesuatu, dan aku akan tuliskannya, berikannya kepada orang yang bertakwa. Bertakwa maknanya telah melakukan taubat, ya. Jadi inilah dia talbis yang ke-5. Sila. Definisi taubat. Definisi taubat adalah kita kembali ke pangkal jalan lah. Kalau maknanya taubat, dia ada perincian istilahnya. Kalau kita taubat kepada dosa, maka kita melakukan penyesalan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, Allah kata. Iaitulah dia taubat dengan sebab apa? Dengan sebab dia beriman dengan azab Allah kepada dan kebencian Allah tentang apa dosa yang dilakukan, azab Allah kepada orang yang tak bertaubat dan dosa yang dilakukan, dan menyebabkan dia beramal saleh. Maknanya taubat bukan sebab dipaksa. Maka itulah taubat. Taubat itu disertakan dengan amal saleh dan disertakan juga dengan keimanan kepada Allah. Dan kalau taubat duit, harta orang yang diambil kena pulangkan balik. Kalau taubat maruah orang, kena minta maaf kepada dia dan membetulkan maruahnya kembali kepada orang awam yang disebarkan. Jadi tak tahu maksud taubat macam ni yang nak ditanya ni. Yang itu telah diuraikan oleh para ulama.
Taubat adalah penyesalan dan keinsafan yang confirm. Tapi lepas tu dia pun hidup macam biasa balik dan kemudian dia jatuh lagi kepada dosa tu. Jangan sekali lagi. Taubat masih terbuka. Sebabnya Nabi SAW ada sebut innallaha yaqbalu taubah ma lam yugharghir. Allah sentiasa menerima taubat selagi mana roh belum berada di kerongkong. Maka sekali dia buat, dia bersalah, dia buat lagi, dia taubat lagi, dia buat lagi dengan bukan merancang untuk buatnya berulang kali. Itu tak apa. Tapi kalau dia merancang tengah taubat ni, dalam kepala dah ada dan fikir nak buat lagi, yang itu bukan taubat. Taubat mesti confirm, tuntas, dia tak nak buat lagi dah, stop. Tiba-tiba hidup macam biasa 2, 3, 4 bulan, jatuh lagi dalam maksiat tu. Yang itu lain. Dia boleh bertaubat lagi. Ya. Baik, okey, saya kira itulah yang sempat kita baca untuk pada hari ini.